5 minit sahaja. Terima kasih, Abang Mat Menteri. Saya agak tertarik dengan penyataan yang telah dibentangkan oleh Abang Mat Menteri. Cuma saya ada beberapa perkara yang saya nak tanya. Saya rasa peristiwa ini adalah merupakan satu pengajaran yang sangat besar kepada kita semua sebagai kerajaan untuk memastikan bahawa kita punya syarikat-syarikat yang dikuasai oleh kerajaan ini tidak berlaku lagi macam Bausted ini. Saya ingat dulu waktu LTAT membuat tawaran awam kepada Bausted, ialah dengan harapan kita boleh restructure dengan mudah untuk kita menyelesaikan hutang yang bernilai 68 bilion. Tapi malangnya, apabila restructuring ini telah dimulakan, saya dipahamkan Bausted Plantation punya proposal ini telah diterima oleh pelabur-pelabur di luar sana di bursa saham, kerana Bausted Plantation ini ada public listed company. Jadi bila kita buat sesuatu pengumuman, sudah tentu dia akan memberi satu gambaran kepada pelabur-pelabur betapa transparannya sesuatu transaksi yang nak dibuat oleh pihak Bausted. Tapi akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Saya tak tahu apa atas alasan apa, kerana dia memberi satu gambaran yang tidak elok kepada pasaran saham kita. Kerana ini adalah public listed company, senarai awam. Kalau senarai awam kita kendalikan dengan sebegini rupa, lain kali saya nak nasihatkan kepada pengurusan Bausted atau LTAT, sebelum berbincang soal-soal ini dapat clearance dulu daripada kerajaan. Kalau tidak, dia akan memberikan satu gambaran yang tak elok. Dan bukan itu saja, LTAT ini adalah dia trap dengan dia punya investment dalam Bausted hampir 56% seperti mana yang Menteri sebut tadi. Ini nak kena pinjam pula lagi 2 bilion walaupun digaranti oleh kerajaan, tapi bagi saya unnecessary untuk kerajaan memberi garanti semata-mata bahawa kerajaan ini sebenarnya kita bukan in the business or doing business. So saya menganggapkan bahawa kalau ada solution yang boleh kita buat dan selesaikan, dia secara tak langsung dia akan membawa balik objektif utama LTAT, iaitu untuk menjadi pelabur dana. Dari sini saya nak beri sikit, dia ada 3 kategori pelaburan dana ini. Yang pertama ialah menguruskan social security atau dana persaraan pencarum dengan membuat pelaburan untuk memberi pulangan kepada pencarum seperti KWSP, KUAP, LTAT. Ini satu kategori. Yang kategori kedua ialah Sovereign Wealth Fund yang memegang equity strategik dalam syarikat-syarikat berkaitan selain memberi pulangan kepada kerajaan seperti Khazanah Nasional ataupun KUAN. Khazanah Nasional ini dipegang Telekom, TNB, Malaysia Airport Berhad, dan banyak lagi syarikat-syarikat yang strategik yang dia pegang. Kemudian kita ada juga dana ketiga, iaitu syarikat pengurusan dana dengan tujuan spesifik seperti PNB yang menguruskan pelaburan untuk meningkatkan penyertaan equity Bumiputera dan juga rakyat Malaysia, dan juga tabung haji yang menguruskan pelaburan untuk meningkatkan ekonomi ummah selain menjadi operator tunggal ibadah haji untuk jemaah haji Malaysia. Jadi saya lihat LTAT ini terletak daripada kategori yang pertama. Jadi apabila kita mentadbir dana-dana LTAT ini, ialah sudah tentu kita nak memberi pulangan yang maksimum kepada pencarum LTAT, iaitu bekas-bekas prajurit. Dia mesti dapatkan dividen yang bagus, yang cantik. Tapi kalau kita load 52% dalam satu kumpulan pelaburan macam Bausted, jadi bila Bausted ni ada masalah, dia akan menjejaskan LTAT. Dan bukan itu saja, LTAT kena pinjam lagi duit untuk selamatkan syarikat-syarikat ini. Jadi harapan saya ialah apabila dapat yang Berhormat Menteri LTAT menyelesaikan masalah ini, kita nak future investment daripada dana-dana ini, dia kalau boleh tidak boleh melebihi 5 atau 10%. Kalau kita pegang 5-10%, jadi kalau pengurusan itu tak cekap, kita boleh jual saham itu di bursa saham. Tapi kalaulah kita dah pegang 40, 50%, 60%,
Jadi besok ada masalah pengurusan, kita nak kena tanggungjawab, nak kena jawab ini. Hari ini nak unnecessary LTLT, nak kena pergi pinjam duit government guarantee 2 bilion, dan nak buat GO another 32%, cost LTLT 1.1 billion. Sedangkan 1.1 billion ini, boleh tuan sikit. Okay. Sedangkan 1.1 billion ini patutnya kita kalau betul-betul nak pinjam, kita pinjam 1.1 billion ini untuk kita buat penanaman semula. Sudah tentu dia akan dapat memberi hasil. Seperti mana yang Muhammad Menteri sebut tadi, bahawa kebanyakan daripada plantation dalam Boston plantation ini semua dah tua-tua, dah dia punya umur pokok dah lebih daripada 25%. Ya. Terima kasih Yang Mohd Titi Wangsa. Ringkaskan, masa sudah tamat. Yang Mohd Timbalan Yang Bertua, saya meneliti pandangan Yang Mohd Titi Wangsa berkaitan SPV dan pengurusan. Adakah Yang Mohd Titi Wangsa bersetuju pelantikan ahli lembaga pengarah sudah pasti ada wakil kementerian, Kementerian Kewangan, Kementerian Pertahanan. Jadi mereka yang dipilih untuk menjawat ahli lembaga pengarah pengurusan mestilah mempunyai kepakaran dalam bidang yang mereka duduki. Apa pandangan Yang Mohd Titi Wangsa? Setujulah masukkan dalam cadangan itu dalam ucapan saya. Dan akhir sekali, kita ni kena faham bahawa apabila kita terlibat dalam pelaburan ini, jual beli ini biasa sebab kita adalah merupakan dana awam. PNB jual beli saham biasa. Saya bagi contoh, macam PNB. Dia menjual pegangan equity dalam chemical company Malaysia Berhad November 2020. Dia jual kepada Batu Kawan. Dapat keuntungan, kemudian melabur balik syarikat-syarikat lain. Tapi keuntungan yang dia dapat, dia bagi dividen. Jadi jual beli ini biasa. Contoh, Boston juga pernah jual. Mac 2019 menjual Royal Chulan Bukit Bintang Hotel kepada pelabur di Singapura. Lepas tu collect duit. Pasal apa? Hotel tu rugi. Jadi dah jual, lepas tu carilah aset lain. Sebab kita adalah dana untuk melabur. Tapi kalau kita ada dana banyak mana pun, setiap kali kita beli, kita simpan, rugi pun tak kerti nak manage, lepas tu nak jual pun tak boleh. Lama-lama kerajaan end up own all this aset yang tidak memberi faedah. Kalau kerajaan kita hari ini ada 1.5 trilion cash, tak apa, ini 1.5 trilion hutang. Jadi saya rasa priority kita nak kena betul. Jadi kalau tak sesuai sesuatu cadangan itu, jangan buat announcement dulu. Bila buat announcement, jadi masyarakat pelabur dah setuju, dah bagi positive reaction, lepas tu kita reverse. Jadi ini menyebabkan orang tak confident dengan capital market kita. Ni market pun dah jatuh dah ni. Daripada 1,800 lebih, dah jatuh jadi 1,417. We have to create this confidence because capital market ni sangat penting untuk bisnes kita dalam negara, untuk raise capital kat capital market. Tapi kalau orang dah tak confident dengan capital market, rosak. Jadi itu saja. Terima kasih.